Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi bertemu kita sekali lagi, tapi kali ini dalam asah minda. Kalau tadi kita dah buat imbas kembali, kita buat rangkuman atau berumusan tentang apa yang tentang tajuk haba perkatakan. Tetapi untuk asah minda kali ini cikgu akan bincangkan bagaimana kita nak menyelesaikan latihan lah. Cikgu akan bagi macam mana cara-cara untuk menjawab soalan. Okey, yang pertama, nyatakan maksud yang berikut. Maksud ataupun dalam bahasa lain kita boleh kata definisi. Jadi maksud haba dan suhu. Jadi baru tadi kita dah bincangkan, jadi kamu boleh semak balik pada imbas kembali tentang kedua-dua ni. Jadi haba ada beberapa poin lah kamu kena ingat. Haba dia adalah satu tenaga. Jadi haba adalah satu tenaga. Dia mesti ada tentang tenaga yang boleh dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Jadi haba tenaga yang boleh dipindahkan. Kenapa boleh dipindahkan? Ada beza dari segi suhu. Jadi dia akan bergerak lah dari suhu yang lebih tinggi kepada suhu yang lebih rendah. Dan yang kedua kita lihat kepada suhu. Jadi dah ada sebut suhu, jadi kita tengok pada suhu. Jadi apa pula suhu? Suhu ni kita nak tahu betapa panas, betapa sejuknya. Jadi betapa panas, betapa sejuknya dalam bahasa yang lebih formal disebut darjah. Disebut darjah. Dia disebut darjah sama ada kepanasan atau kesejukan satu bahan. Kepanasan atau kesejukan sesuatu bahan. Ini semua boleh kamu dapatkan pada nota rumusan sebelum ini. Berapakah suhu air bagi takat beku air? Takat beku, kemudian takat didih. Takat beku air, air. Dalam cerita ni air. Jadi air ni sangat senang, takat beku dan takat didih dah. Dia beri dalam bentuk yang senang kita ingat. Jadi kamu tengok dalam termometer tu yang bawah tu sifar, yang atas tu 100 darjah Celsius. Tapi dia ada bagi lebih, ada yang sampai lebih. Sebab kadang-kadang air itu bukan air yang tulen. Air itu ada campuran benda lain, maka dia mungkin takat didih dia berbeza. Sama juga takat beku pun akan berbeza. Sekiranya air itu kita masukkan garam, dia akan berbeza dengan air yang tulen. Tapi dan untuk takat beku yang air tulen adalah sifar, maka takat didih dia 100 darjah Celsius. Pahami situasi di bawah dan jawab soalan yang berikut. Rabi tertinggal kunci basikannya tepi padang sekolah. Dia terkejut kerana kunci itu menjadi terlalu panas dan tidak dapat dipegang. Berdasarkan situasi ini, apakah yang menyebabkan kunci basikal Rabi menjadi terlalu panas? Bila kita sebut tentang panas saja, kamu kena mesti masukkan tentang haba. Mesti kaitannya tentang haba. Kalau menjadi semakin panas, maka dia menerima haba. Jadi kunci itu adalah kunci besi. Jadi kunci itu menerima haba. Kalau dia terlampau panas, dia menerima haba yang banyak, maka dia menyebabkan suhu meningkat. Bila haba masuk, maka dia akan menjadi lebih panas. Ana merendam botol yang berisi susu panas di dalam bekas air berisi air paip. Maksudnya air itu dalam air paip adalah suhu bilik. Suhu bilik dalam 28, itulah 728 itu. Sebelum susu itu dibiarkan kepada adik yang berdasarkan situasi itu, mengapa Ana merendam botol itu? Jadi susu itu dia panas. Suhu dia lebih tinggilah daripada suhu bilik. Suhu dia lebih tinggi.
Manakala air itu, air pipe dalam keadaan suhu bilik ataupun lebih rendah sikit lah, mungkin 26 atau 27 darjah. Kemudian botol ini lebih panas berbanding air pipe. Pakai botol macam tu. Ni botol susu lah, tak bubur gitu. Jadi yang ni mungkin lebih tinggi daripada, mungkin 36, mungkin 37 hingga 40 darjah Celsius. Jadi bila suhu dia lebih tinggi, haba akan bergerak sini, maka suhu tinggi, dalam ni haba lebih tinggi. Haba dia lebih banyak. Ini haba dia sedikit. Haba tinggi ni. Dia akan haba kat luar ni sikit sahaja. Jadi haba akan bergerak daripada kawasan yang tinggi ke kawasan yang habanya lebih rendah. Jadi haba ni akan bergerak keluar ke air tersebut. Dia akan cuba capai suhu sama, lebih kurang. Kalau dalam ni katakan haba ada 10, sini bawah luar ni ada 5. Katakan ni 10, luar ni ada 2. Jadi dia akan keluarkan lagi berapa? 4. Dia keluarkan 4, maka sini tinggal 6. Tadi sini luar, dia keluarkan 4 tambah 2 jadi 6. Jadi suhu air pun jadi 6, suhu haba tadi pun jadi haba untuk air jadi 6, haba dalam susu botol pun jadi 6. Maka itu dah jadi mencapai keseimbangan. Ini untuk kalau kamu boleh bayangkan lah, haba ni kita boleh kira satu-satu macam tu. Itu untuk pemahaman kamu lah. Tapi tak adalah kita boleh kira satu-satu. Dalam ni ada 6 haba, 2 ni luar 2 saja. Cikgu nak bagi kamu faham. Kalau dia 6 haba, maksudnya dia lebih panas lah, dia tinggi. Kat luar tu 2 je, maksudnya dia lebih sejuk. Jadi bila kita masukkan macam tu, yang 6 tu akan keluarkan 4. Supaya dia jadi yang 6 lah. Yang 10 tu akan keluarkan 4, maka dia tinggal 6. Jadi 4 yang keluar kan campur dengan 2 kat luar tu, dia akan jadi 6. Maka 2-2 je 6. Sekarang 2-2 pula lebih panas daripada suhu di luar. Maka 2-2 sekejap lagi dia akan keluarkan pula ke persekitaran, ke udara pula. Jadi 2-2 nanti akan jadi sejuk balik. Macam itulah. Jadi di sini yang penting kamu ceritakan tentang pemindahan haba dari mana ke mana, dari botol air ke air pipe ke, dari air pipe ke botol air. Seterusnya kita lihat graf di bawah menunjukkan perubahan suhu air apabila dipanaskan dan disejukkan. Yang merah ni dipanaskan, yang biru tu disejukkan. Jadi kalau kita perhatikan graf daripada suhu 100 darjah Celsius, bawah ni masa 5 minit masih lagi 100. Kemudian selepas 10 minit kita dah biarkan dia di luar, dia semakin menurun jadi 80. Kemudian turun pada 60, 20 minit tinggal 40. Kemudian sampai 25 minit dia tinggal 20 lebih lah. Sini mungkin dalam 27 ni. Sehinggalah setengah jam masih lagi tidak berubah. Sampai itu masa dia akan tetap sama saja. Manakala apabila air dipanaskan, yang warna merah pula, dia dipanaskan, dia daripada 5 minit, air itu dalam sama dengan ni, mungkin 27 macam tu. Tiba-tiba bila dipanaskan dia naik. Selepas 10 minit dia akan jadi 40 darjah Celsius. Kemudian 60, ni 80 lebih. Kemudian sampai 100. Sampai setengah jam walaupun terus dididihkan, dia masih lagi 100 darjah Celsius. Kalau kamu lajakkan 35 minit pun dia tetap juga 100 darjah Celsius. Itu cara kamu baca dia lah. Apakah pola perubahan suhu air apabila disejukkan? Dia minta pola. Ketika disejukkan, maksudnya kita bincang yang warna biru ni. Pola ni ada beberapa cara jawab. Menaik, menurun, ataupun sama. Itu saja jawapan yang kamu kena masukkan apabila orang tanya kamu tentang pola. Jangan nak cerita pasal benda lain macam tu. Tak ada. 3 tu je jawapan dia. Atau kamu boleh gabungkan antara 3-3 ni. Kita boleh gabungkan 2 atau 3 ikut kepada pola dia yang sebenar lah. Tapi tak ada yang lain lah. Menaik, menurun ataupun sama. Sama ni boleh kita malar pun sama juga. Menaik tu meningkat boleh, menurun ataupun berkurang pun boleh. Tapi maksud dia tetap sama.
Okey, jadi berdasarkan 3 jawapan cikgu bagi ni, yang mana kita boleh pilih ketika disejukkan yang warna biru. Nampak? Jadi kita tengok, kita baca dia. Nampak? Maka ini polanya dipanggil menurun. Jadi apakah jawapan dia? Pola air tu disejukkan tu, tak payah panjang, terus jawapan. Menurun. Tu jawapan dah betul lah. Tapi masih lagi belum tepat sebab tak lengkap. Bukan dia sentiasa menurun, tetapi sampai satu masa dia akan mendatar ataupun malar ataupun sama. Jadi ini kita kena gabungkan pula. Tadi cikgu dah kata ada 3 jawapannya. Jadi kita gabungkan 2. Iaitu pola dia, jawapan dia menurun dan menurun ataupun kemudian. Menurun kemudian malar pada minit ke-25. Okey, ataupun tapi yang cerita seminit pasal suhu pun boleh. Kita beri suhu boleh. Jadi suhu itu menurun sehingga 28 darjah Celsius, kemudian mendatar ataupun sama. Nampak cikgu cerita betul menurun sampai takat mana? Sampai sini. Dia menurun sampai sini, kemudian mendatar. Okey, menurun, mendatar. Sini kamu boleh cakap suhu ni lebih kurang sini lah. 27 atau 28 tu lah. 28 lah. 28 darjah Celsius. Okey. Kemudian pola perubahan suhu ketika dipanaskan sama juga. Yang ini walaupun dia melengkung, dia sama saja, dia menaik kemudian mendatar. Okey. Jadi pola dia menaik sehingga 100 darjah Celsius kemudian mendatar. Apakah takat didih air dalam graf di atas? Takat didih apabila dia macam mana kita nak tentukan takat didih? Kita tengok dia tak meningkat lagi. Kenapa dia tak meningkat lagi? Sebab dia dah berubah menjadi uap. Yang kita sukat ini adalah, yang kita ambil bacaan ini adalah bacaan suhu air. Apabila lebih daripada 100, dia tidak lagi dalam bentuk air, dia dalam bentuk uap. Jadi uap, yang tu lain pula cara pengiraan suhu dia. Jadi yang kita kira ni adalah suhu untuk air. Jadi kita tengok kat mana dia berhenti. Ni di sini. Dia berhenti kat sini, maksudnya inilah takat didih air bagi eksperimen ini. Kadang-kadang boleh berubah, mungkin naik kat sini baru dia mendata, atau kat awal lagi dah mendata. Jadi mungkin air itu ada pencemaran, dia ada bahan lain yang termasuk, bukan air tulen. Okey, seterusnya. Pada minit keberapakah suhu air mencapai takat didih dalam aktiviti ini? Ni takat didih. Suhu kita ambil kat bawah lah. Ni ambil. Okey, suhu 100, kita tengok bawah dia sekali ialah 25. Maka takat didih dia pada minit ke-25 minit. Pada minit keberapakah suhu air dipanaskan dan disejukkan? Pada minit keberapakah suhu air dipanaskan dan disejukkan adalah sama. Dia minta minit. Minit yang mana suhu dia sama. Iaitu ni. Pertemuan antara graf merah dengan graf biru ni, dia bertemu di sini. Dia minta minit, jangan sebut suhu. Dia suhu 60 betul, tapi dia tak minta suhu. Dia kata pada minit keberapa, kita tengok yang bawah. Apabila cerita pasal minit, kita tengok yang bawah. Pada minit yang ke-15. Tak payah cerita banyak-banyak, minit 15 cukup. Kalau bahasa Melayu, pada minit yang ke-15. Kalau dia minta panjang macam ni lah. Pada minit yang ke-15, suhu air yang dipanaskan dan suhu air yang disejukkan adalah sama, iaitu 60 darjah Celsius. Tapi cikgu tak minta kamu minta jawapan yang panjang-panjang. Kamu cukuplah sekadar kamu tulis 15 minit pada minit yang ke-15 pun boleh. Dan yang terakhir, apakah hipotesis? Ini yang paling best sekali. Hipotesis. Sebab ramai yang tak tahu buat hipotesis. Apakah hipotesis yang dapat dibina berdasarkan pola perubahan suhu air? Okey. Jadi pola perubahan suhu air. Jadi kita ada suhu air. Kita ada masa. Dalam kita nak membuat hipotesis, dia mesti ada pemboleh ubah dimanipulasi ataupun disebut sebagai PM.
pemboleh ubah bergerak balas ataupun dipanggil sebagai PB. Okey, PM dan PB. Okey, dalam ini dia sebuah graf. Graf kita boleh dapatkan PM PB ni melalui kita tengok saja pada graf itu. Dia ada banyak cara lah untuk, kalau kamu faham senang. Tapi untuk graf dia lebih senang sebab dia dalam bentuk yang kita boleh terus ambil, kita boleh tahu yang mana satu. Okey, ini tips dia. Kamu tengok PM. PM ni pemboleh ubah dimanipulasi, tapi kamu boleh juga tukar dia punya istilah tu. PM tu P mati. P mati. Kasar sikit lah. Tapi untuk kamu ingat, P mati tu maksudnya dia terbaring. Jadi ada dua garisan. Garisan berdiri. Garisan yang berdiri ni, color apa color hijau lah. Okey. Yang berdiri ni ada yang terbaring. Kalau mati terbaring ke berdiri? Kalau dah P mati dia terbaring lah. Jadi bawah ni lah PM. P mati dia terbaring tu. Jadi yang bahagian bawah tu PM, yang berdiri ni PB. Berdiri, PB, berdiri. B tu untuk berdiri lah. M tu mati. Mati tu baring. Jadi yang bawah ni, ada apa kat bawah ni? Minit. Jadi minit itu atau minit pula, masa. Minit tak payah sebut, kita sebut masa je. Jadi masa itulah pemboleh ubah dimanipulasi ataupun PM. Yang berdiri ni, yang tegak ni, ada apa kat situ? Ni dia suhu. Jadi suhu lah adalah dia punya pemboleh ubah bergerak balas ataupun PB. Okey, itu tips macam mana kamu nak tahu dia masa dan masa PM, suhu PB. So kita dah ada PM dan PB. Okey, PM ada, PB pun ada. Kemudian kita nak tengok corak. Suhu. Okey, kita nak tengok. Contohnya kita ambil yang merah ni. Corak dia menaik kemudian mendatar kan. Tadi baru kita buat tadi. Yang merah ni menaik kemudian mendatar. Itu corak dia, suhu. Masa sentiasa meningkat. Dia tidak ada masa menurun. Untuk corak masa dia masa meningkat. Masa menurun tu maksudnya dia patah balik ke belakang. Itu tak logik lah. Jadi masa senang, corak dia menaik. Okey. Bila kita nak buat hipotesis, kita kena baca PM dahulu. Inilah masa dulu lah. Okey. Jadi kita ceritakan PM. Cikgu dah cakap masa dia sentiasa bertambah. Jadi semakin. Kita kena semakin. Ini cara menulis hipotesis, mesti ada semakin. Semakin bertambah masa. Kenapa cikgu buat bertambah? Sebab masa hanya bertambah je, tak boleh masa berkurang. Okey, semakin corak dia bertambah, kemudian kita ada PM, masa. Yang kedua kita akan sebut tentang pemboleh ubah bergerak balas. Yang kedua, ayat kedua semakin juga, tapi kali ini kita akan bicarakan tentang pemboleh ubah bergerak balas. Tapi sebelum kita cerita dia, kita tengok corak dia. Jadi kita tengok yang merah tu lah, cikgu sebut sekarang cerita yang merah. Semakin bertambah masa, semakin bertambah, meningkat tu bertambah lah, tengok naik, menaik kan. Menaik tu maksud bertambah. Semakin bertambah, lepas tu kita masukkan dia punya PB, iaitu suhu. Semakin bertambah suhu. Tapi memandangkan ada yang sama tu, kita sambung lagi. Dia ada ayat ketiga pula. Semakin bertambah masa, semakin bertambah suhu. Dia semakin, kemudian corak, kemudian PM. Kemudian semakin, kemudian corak, PB. Tapi untuk kes ni ada lagi ayat dia. Semakin bertambah masa, semakin bertambah suhu, sehingga 100 darjah Celsius kemudian mendatar. Tu ayat yang ketiga. Jadi ni special untuk tajuk ni, dia ada special lah sebab dia corak dia ada dua, menaik kemudian mendatar. Jadi kita kena sebut dua-dua. Untuk masa dia ada satu corak je, semakin bertambah masa. Untuk PB kita sambung, semakin bertambah masa, semakin bertambah suhu sehingga 100 darjah Celsius kemudian mendatar. Barulah lengkap jawapan kamu. Okey, itu saja daripada cikgu. Okey, cikgu terpaksa laju, cikgu nak jimatkan masa rekod ni. Jadi kamu boleh dengar perlahan-lahan, ulang-ulang balik.
Cikgu kalau cerita perlahan-lahan cakap lambat-lambat nanti akan ambil masa yang lama untuk video ni. Okey, jadi kamu kalau tak faham kamu ulang balik, tak faham ulang balik sehingga kamu faham. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.